Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita meneruskan kuliah kitab Anak Kunci Surga, di mana pada minggu yang lalu kita telah pun membacakan bahagian perkara yang membatalkan wudu. Seterusnya masuk juga perkara yang diharamkan ketika hadas, yes, ketika hadas kecil. Oke, kali ini kita akan masuk bab sebab mandi wajib. Oke, apakah perkara yang menyebabkan diwajibkan mandi? Maksud mandi wajib adalah mandi hadas besar lah, mandi hadas besar. Oke, sebelum ini telah kita terangkan hadas terbagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah perkara yang membatalkan wudu sehingga mewajibkan dia ambil wudu, ataupun dia tidak boleh sembahyang kecuali ambil wudu, mengangkat hadas kecil. Okay. Adapun mandi wajib ni adalah hadas besar lah. Okay, hadas besar, perkara yang mewajibkan dia mandi wajib. Okay. Sehingga itu dia sama juga hukumnya orang yang berada dalam keadaan tidak mandi wajib, tidak boleh solat dan juga tidak boleh melakukan perkara seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, okay, minggu lepas. Pada minggu yang lalu, yakni orang yang dalam keadaan hadas, maka dia tidak boleh antaranya menyentuh Al-Quran ataupun membaca ni khilaf lah, okay. Membaca ni khilaf ulama, maksudnya membaca sambil memegang mushaf. Okay. Sebagian kata boleh, sebagian kata tidak boleh lah. Okay. Adapun sebab mandi wajib terdapat 5 perkara. Okay. Ada 5 perkara yang menyebabkan wajibnya mandi. Okay. Ada 5 perkara yang menyebabkan mandi wajib. Yang pertama, mati. Okay. Jarang nih kitab-kitab kebiasaannya dia akan sebut mati ini terakhir, tapi kitab Anak Kunci Surga yang dikarang oleh Syekh Al-Mandili ini dia memulakan yang pertama sekali adalah mati berdasarkan ijma' ulama. Okay. Artinya semua orang yang mati maka dia wajib dimandikan. Okay. Wajib dia dimandikan. Yang kedua, kecuali orang yang mati syahid lah. Kedua, keluar darah haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, "Idza aqbalat al-haidatu fada'i salata wa idza adbarat faghsili wa salli." Okay. Hadis ini riwayat
Bukhari, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Haid, bab idza ra'atil mustahadah, mustahadatut tura. Okey, dari Aisyah. Dari Aisyah, hadis riwayat Al-Bukhari. Idza aqbalat al-haid, apabila darah haid datang, maka tinggalkanlah salat. Fada'i as-salah, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, maka apabila telah berpaling, maksudnya telah berhenti haidnya, faghsili wa salli, maka hendaklah kamu mandi dan hendaklah kamu salat. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah binti Abi Hubaish bahwa apabila haid datang maka tidak boleh solat. Jadi wanita tidak boleh solat kerana kedatangan haid, maka dia tidak boleh solatlah. Itulah yang biasa kita sebut sebagai wanita dia cuti, kan? Apabila datang haid maka dia cuti. Adakah dia perlu ganti? Solat tidak perlu diganti. Akan tapi kalau puasa, ya perlu diganti. Kenapa solat tidak boleh diganti? Tidak perlu diganti kerana wanita kedatangan haid pada setiap bulan. Kalaulah diperintahkan untuk mengganti setiap bulan, nasihat mereka tidak mampulah kerana begitu sangat banyak, kan? Sedangkan puasa saja, puasa itu mungkin memanglah mengambil masa 1 hari, kan? Itu pun kerana yang wajib hanya 30 hari setahun, maksudnya hanya sebulan saja, kan? Dan dalam sebulan tu biasanya wanita kalau dia datang haid maka dia tidak boleh puasa, dia kena ganti pada waktu lain lah, ya, dia kena ganti pada waktu lain setelah dia suci ataupun setelah bulan Ramadan, nanti bulan Syawal dan seterusnya, selagi mana belum masuk Ramadan yang seterusnya. Okay? Kalau masuk bulan Ramadan yang seterusnya, maka dia kalau sekiranya dia sengaja melengahkan, maka para ulama berpendapat dia kena bayar fidyah lah. Okay? Kan tapi kalau dia tidak sengaja, maka tidak perlu bayar fidyah. Cuma digalakkanlah sunnah kalau dia membayar fidyah juga. Okay, yang ketiga, keluarnya darah nifas kerana ia adalah darah haid yang terkumpul. Darah nifas ni lebih kurang darah haid juga, cuma darah nifas adalah keluar bagi wanita setelah melahirkan anak lah. Ini darah nifas. Dan darah nifas biasanya lebih lama lagi, lebih panjang lagi. Kalau haid biasanya paling sekejap, kalau dalam mazhab Syafi'i 1 hari, paling lama 15 hari. Kebiasaannya 5 hari, 7 hari, lebih kurang gitulah. Okay? Tapi kalau darah nifas pula, kebiasaannya paling sekejap pun memang ada juga yang sekejap lah 1 hari. Tapi paling lama adalah 40 hari. Itu bagi darah nifas. Yang keempat, bersalin sekalipun seketul darah atau seketul daging yang keluar, kerana ia merupakan air mani yang berketul. Maksudnya orang yang melahirkan anak, begitu juga orang yang keguguran, kan? Gugur, tetap dia keluar juga. Maka kiralah sebagai bersalin. Okay? Wiladah, disebut wiladah. Okay? Yang kelima, keluar mani ataupun memasukkan hasyafah, separuh daripada kepala zakar ke dalam faraj. Okay? Jadi ada 5 perkara menurut mazhab Syafi'i. Pertama mandi yang pertama mati kecuali mati syahid. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Yang keempat wiladah. Dan yang kelima keluar mani. Maksudnya keluar air mani lah. Okay? Keluar air mani. Dan keluar air mani ini bukan laki saja, termasuklah perempuan juga. Cuma ditambah lagi di sini keluar air mani atau maksudnya bersetubuh lah, bersetubuh. Dan syaratnya setubuh ini mestilah hasyafah disebut. Maksudnya masuknya separuh daripada kepala zakar. Okey, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunazzil."
Wa in lam yunazzil. Apabila telah bertemu dua khitan ni isyarat kepada, menunjuk kepada dua kemaluan bagi lelaki dan perempuan lah. Ya, apabila dua khitan menunjukkan bahawa dua-dua dikhatan. Lelaki pun berkhatan, perempuan pun dikhatan, kan? Sunnah. Sunat lah maksudnya, bersunat. Apabila dua khitan bertemu, maka wajib mandi walau tidak dengan mengeluarkan air mani. Walau tidak dengan mengeluarkan air mani. Okay? Jadi kalau ada orang kata selagi tidak keluar air mani maka tidak perlu mandi, maka tidak benar. Okay? Yang benarnya adalah apabila bertemu saja antara laki dan perempuan lah, okay? Suami isteri, apabila bertemunya dua khitan, kemudian wajib dia mandi walaupun tidak ada air mani yang keluar. Okay? Syaratnya mesti masuk, walaupun separuh daripada zakar, kepala zakar lelaki. Okay? Ini menurut mazhab Syafi'i. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Ini telah kita bacakan sebelum ini. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini saja lengkap daripada cara wuduknya, anggota wajib wuduknya, kemudian anggota tayamumnya, sekali dengan perkara yang membatalkan wuduk, ada di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tersebut. Wallahu a'lam. Kita tengok ada nota kaki. Okey, nota kaki ni bagi tahu hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Di dalam kitab Anak Kunci Syurga ni disebut hadis riwayat Muslim. Okey, yaitu tentang hadis idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Apabila telah bertemu dua khitan maka sesungguhnya wajib mandi. Sesungguhnya saya telah melakukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mandi. Ini hadis lain, riwayat Ibnu Majah. Okey, lebih kurang dengan hadis yang disebut yang awal tadi riwayat Muslim. Seterusnya perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Kalau sebelum ini perkara yang diharamkan semasa hadas kecil, ini pula perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Perkara yang diharamkan semasa hadas kecil juga diharamkan semasa hadas besar, kerana ia adalah lebih kuat daripada hadas kecil. Maksudnya yang telah kita pelajari sebelum ini, perkara yang diharamkan semasa hadas kecil maka termasuklah dengan hadas besar juga. Okay? Yang pertama apa? Ini kita ulang balik sebelum ini. Yang pertama, haram mengerjakan solat fardu dan solat sunat. Yang kedua, haram mengerjakan tawaf fardu dan solat sunat ataupun tawaf sunat. Mungkin tawaf fardu dan tawaf sunat. Okay? Kemudian yang ketiga, dilarang menyentuh Al-Quran kecuali setelah suci dari hadas. Okay? Adapun perkara yang diharamkan semasa hadas besar, yang pertama, haram berhenti di dalam masjid. Jadi ada tambahan hukum. Okay? Yang kecil hari itu masuk, cuma ada tambahan lagi. Bagi yang berhadas besar, diharam berhenti di dalam masjid. Maksudnya duduk di dalam masjid bagi wanita. Sebab apa hadis dia? Nabi SAW bersabda, La uhillul masjida lihaidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi mereka yang haid dan begitu juga orang yang junub. Orang yang junub. Tapi kita lihat dulu hadisnya yang panjang. Hadis ini adalah hadis yang berstatus hasan li ghairihi. Hadis hasan. Okey, artinya hadis ini makbul, hadis yang diterima. Panjang hadisnya. Hadis asalnya adalah dari Aisyah. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid. Wa qala وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا ورجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد
fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Okay? Nabi SAW datang ke Masjid Nabawi pada waktu itu, muka pintu rumah para Nabi SAW bersambung dengan Masjid Nabawi. Okay? Nabi datang ke masjid, dan pada ketika itu pintu depan rumah para sahabat Nabi itu bersambung dengan Masjid Nabi. Lantas Nabi bersabda, palingkanlah rumah-rumah kamu ke arah lain daripada masjid. Kemudian baginda pun memasuki masjid. Orang ramai belum mengambil apa-apa tindakan pun kerana mengharapkan agar turun kepada mereka kelonggaran. Setelah itu maka baginda keluar bertemu mereka. Baginda lantas bersabda lagi, palingkanlah rumah-rumah kamu ke arah lain daripada masjid, kerana sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan yang haid dan orang yang junub. Okay? Wanita yang haid tidak boleh berhenti, maksudnya duduk di dalam masjid. Begitu juga lelaki. Lelaki yang junub, maksudnya baru bergaul dengan istrinya contohnya, dia dalam keadaan hadas besar, maka jangan duduk, maksudnya dia dalam keadaan tidak suci, kena pergi bersucilah, kena mandi dahulu. Okay? Bezanya orang yang haid dan junub, haid dia tidak boleh serta-merta membersihkan dirinya, mandi. Kalau mandi pun dia tidak dikira sebagai suci lagi, sebab dia masih dalam keadaan haid. Adapun orang yang junub adalah orang yang selepas dia bersetubuh ataupun bergaul suami istri, ataupun orang yang mimpi contohnya, dia mimpi sehingga keluar air mani. Kalau mimpi tidak keluar air mani tidak dikira junub lah. Dia mimpi keluar air, maksudnya keluar air mani, maka dia wajib mandi. Okay? Dia wajib mandi. Yang kedua, perkara yang diharamkan semasa hadas besar adalah membaca Al-Quran. Okay, membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Janganlah membaca bagi orang yang mengalami haid dan orang yang berjunub sesuatu pun dari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain lagi. Okay? Hadis riwayat dalam nota kaki disebut hadis ini riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah kitab Thahar. Cuma hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah ini statusnya adalah hadis dhaif. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi disebut hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Mungkar pada Ismail bin Iyas. Ismail bin Iyas. Pandangan ulama mazhab kami tentang hukum orang yang haid dan berjunub membaca Al-Quran, kata Imam An-Nawawi, mengikut mazhab kami adalah haram untuk membaca Al-Quran sama ada banyak atau sedikit, hatta setengah ayat. Dinukil dari Umar, Ali dan Jabir. Dari kalangan tabi'in pula dari Al-Hasan, Az-Zuhri, An-Nakhai, Qatadah, Ahmad dan Ishaq. Okay? Kata Daud, ini mazhab Al-Zahiri, harus bagi orang yang berjunub dan haid membacanya. Itu sebab saya kata baca Quran ini dalam orang yang dalam keadaan hadas ini ada khilaf lah. Okay? Ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ya betul tidak boleh. Okay? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, walau sedikit pun tidak boleh baca. Okay? Tapi mazhab Daud, mazhab Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri ini pengasas kepada mazhab Zahiri lah. Harus bagi orang berjunub membacanya. Dan ini juga merupakan pandangan Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Al-Musayyib. Dan ini merupakan pandangan yang masyhur dari Imam Malik. Dan ada satu kaul dari Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i punya kaul qadim, pendapat yang lama. Okay? Pendapat yang lama. Cuma kaul yang jadid, yang baru dari Imam Syafi'i adalah tidak boleh. Okay? Punca khilaf ini kerana status hadis yang melarang yang kita bacakan tadi, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Quran. Hadis ini adalah berstatus lemah, hadis dhaif. Kemudian menurut pensyarah, bukan pensyarah universiti, yang mensyarahkan Sunan At-Tirmidzi, sebab hadis ini juga riwayat At-Tirmidzi, yaitu yang disyarahkan oleh Abdul Karim Al-Khadir. Beliau mengatakan hadis ini mungkar. Mungkarnya pada Ismail bin Iyas. Maka
Ramai dari kalangan para ulama semasa telah berpendapat bahawa harus bagi wanita tersebut untuk membaca Al-Quran kerana darurah, seperti untuk belajar dan mengajar, contohnya di sekolah, universiti dan di mana-mana tempat pengajian. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i yang maksudnya yang mu'tamad lah. Al-Mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i menyatakan para ulama membenarkan kerana beralasan darurah. Darurah ni darurat lah. Kalaulah wanita tu disebabkan haid, setiap bulan dia datang haid, maka pasti dia akan lupa Al-Quran. Dia akan lupa dari bacaan Al-Quran. Maka suatu pandangan para ulama, boleh bagi wanita yang haid membaca Al-Quran. Maksudnya alasannya apa? Alasannya kerana darurat. Cuma ada ulama yang lain, mazhab lain, mereka mengikuti pandangan ulama yang melemahkan hadis ini. Mereka mengatakan hadis ini tidak sahih, sehingga dengan itu pendapat haram sama sekali membaca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan hadas besar ini kurang tepatlah menurut mereka. Dan ini perkara ini adalah perkara yang khilaf. Kita menerima pandangan, semua pandangan. Kalau ada yang kata tidak boleh, maka tidak boleh lah. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i yang kata tidak boleh langsung, bagi mereka kalau dia membaca doa boleh, kerana doa tidak termasuk ayat Quran. Syaratnya mesti dia berniat dalam hatinya, dia bukan mau baca Al-Quran, cuma baca doa. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat Quran, tapi itu juga merupakan doa. Maka macam mana bagi orang yang haid, contohnya orang yang dalam keadaan junub, bolehkah dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Jawabnya boleh, dengan syarat dia berniat membaca doa, bukan berniat untuk membaca Al-Quran. Okey, mudah-mudahan difahami ya. Okey, syarat mandi. Terdapat 2 syarat mandi. Mandi apa? Mandi wajib lah. Yang pertama niat. Okey, innamal a'malu binniyat, iaitu berniat pada permulaan membasuh badannya semasa mandi, seperti sahaja aku mengerjakan mandi wajib. Kalau dalam buku Fardu Ain ataupun dalam buku Kafa contohnya, kita ada niatlah biasanya. Kitab-kitab panduan biasanya ada niat yang bahasa Arab tu, nawaitu raf'al hadatsil akbar, kan? Nawaitu raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala, kan? Saja aku mengangkat hadas besar, maksudnya mandilah. Okey, kalau nawaitu raf'al hadatsil asghar kecil, itu maksudnya ambil wudu. Okey, ambil wudu. Tapi kalau raf'al hadatsil akbar maksudnya mandi wajib. Okey? Tapi cukuplah kita niat dalam hati pun boleh, dalam bahasa Melayu. Tidak menjadi masalah. Itu yang penting. Yang menjadi syarat adalah niat di dalam hati. Yang kedua, meratakan air pada setiap bulu dan kulitnya dengan cara menggosokkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Man taraka mawdi'a sya'aratin min jasadihi min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar." Okey, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Okey. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu tempat dari rambutnya kerana berjunub dan tidak membasuhnya, maka diperbuatkan dengannya bahagian dari api neraka. Okey. Tetapi hadis ini statusnya adalah hadis yang lemah, dhaif. Okey. Disebut dalam dia punya nota syarah dan tahqiq oleh Datuk Dr. Abdul Basit, bahawa hadis ini ada kelemahan. Cuma wallahu alam sama ada hadis ini lemahnya berat atau tidak, wallahu alam. Jadi dalam hadis ini, kalau sekiranya hadis ini dapat diterima, maka hadis ini menunjukkan bahawa tidak sah kita mandi. Suatu dalam kalau dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang lain biasanya menyebutkan dia menggosok ni dia tidak menjadi syarat. Cukup mengalirkan air saja. Kalau kita mandi asal kena air cukup.
Suatu bila ada benda-benda yang menutupi kulit maka perlu dihilangkan seperti liquid. Kan, hilangkan dahulu. Kemudian kita ratakan air ke seluruh badan maka sudah dikira sebagai sah kita punya mandi wajib. Adapun yang ini sunat sebenarnya, menggosok-gosok ni adalah sunat hukumnya. Termasuk perkara sunat berdasarkan hadis inilah. Cuma hadis ini ada ada kelemahan. Seterusnya najis. Okey, najis. Maksudnya apa yang dikatakan sebagai najis? Apakah yang dikatakan sebagai najis, yang dikategorikan sebagai najis? Yang pertama, setiap benda yang memabukkan dan dalam bentuk cecair, sama ada arak atau selain darinya, maka dikira sebagai najis. Okey, menurut mazhab Syafi'i. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun." Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, semuanya adalah rijsun, perbuatan keji. Rijsun ni termasuk najis. Pengertian rijsun adalah najis lah. Okay. Para ulama mengeluarkan selain dari arak adalah bukan najis secara ijma'. Ulama mengeluarkan selain dari arak adalah bukan najis secara ijma'. Hanya arak sahaja yang dihukumkan sebagai najis adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Tapi ini pun masih ada perbincangan lah di kalangan para ulama. Tapi cukup kita tahu bahawa dalam mazhab Syafi'i asalnya arak itu adalah ada yang memabukkan tu, yang boleh memabukkan dikategorikan sebagai perkara najis. Maksudnya kalau kita terkena tangan kita, maka kita wajib cuci tangan kita. Kerana tangan kita sedang terkena najis. Atau kalau kita sedang solat, tumpah air terkena, maka batal solat kita. Batal solat kita kalau terkena pada kulit kita, contohnya kalau terkena lah. Tapi itu pun masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Secara asalnya itulah hukum dia, yaitu najis hukum dia. Berdasarkan firman Allah. Cuma ulama yang kata tidak najis kerana mereka berpandangan bahawa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebut arak, tapi juga sebut judi, juga sebut berhala. Kemudian mengundi nasib. Maka yang dimaksudkan dari ayat tersebut menurut ulama lain, selain mazhab Syafi'i, mereka beranggapan bahawa najis yang dimaksudkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini adalah najis secara maknawi, bukan secara hissi, secara maknawi. Maksudnya najis maksudnya perkara itu adalah perbuatan yang keji, yang dilarang, maka jangan kita dekati. Jangan kita ambil, jangan kita minum arak, jangan kita berjudi. Judi, contoh orang berjudi. Judi dengan apa? Dengan duit, dengan daun teruk contohnya, ataupun dengan nombor ekor. Adakah pegang nombor ekor itu dikira najis? Kena cuci tangan? Maka jawabnya tidaklah kan. Begitu juga berhala. Berhala itu daripada batu. Kalau terpegang, adakah kena cuci? Sebab itulah pandangan selain mazhab Syafi'i mengatakan tidaklah bagi arak itu. Itu sebab ini ada perselisihan dengan di kalangan para ulama juga. Yang kedua, apa dia yang dikategorikan sebagai najis? Yang kedua adalah anjing. Anjing termasuk najis. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marratin aw lahunna bit-turab." Sucinya bekas milik dalam kalangan kamu apabila telah dijilati oleh anjing pada bekas tersebut adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, dan basuhan pertama kali adalah menggunakan tanah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ini sahih lah. Kalau sebut Bukhari dan Muslim, maka insya-Allah hadis itu semua adalah hadis yang sahih. Dan sebenarnya kalau mazhab ni, mazhab Syafi'i yang kata najis, mazhab Syafi'i semua najis, badannya, kulitnya termasuk najis. Mazhab Hambali air liurnya sahaja yang najis. Kalau mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi tidak najis.
Maliki mengatakan tidak najis. Ya. Mereka beranggapan bahwa anjing itu bukan najis, tetapi hadis Nabi SAW itu hanya sebagai satu bentuk ta'abbudiyah. Bentuk kita, maksudnya ada perintah Allah kepada kita untuk sekiranya ada bekas makanan kita, bekas minuman kita, atau apa-apa jua bekas terkena jilatan anjing, maka kita tidak boleh guna. Ya, tidak boleh guna. Tidak boleh guna. Kenapa? Sebab dijilat anjing. Cara untuk kita menggunakannya adalah dengan cara kita mencucinya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, 7 kali cuci diawali dengan air tanah. Okey? Sebagaimana diri kita. Kenapa kita ni tidak boleh sembahyang je terus? Itu dia punya kiasan lah menurut mazhab Maliki. Okey? Dia kata kita ni mau sembahyang ataupun ialah sembahyang, contohnya sembahyang. Kenapa kita tidak sembahyang? Kenapa perlu ambil wudu? Adakah kita ni najis? Jawabnya tidak. Kerana itu bentuk ta'abbudiyah, bentuk kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah tentukan pada satu perkara tertentu. Ya, maka kita wajib mengikuti. Sama juga dalam masalah anjing. Ini menurut mazhab Maliki lah. Okey, cuma di sini saya ingat dia tidak diterangkan. Okey. Kita boleh cari dalam kitab lain lah yang ada menjelaskan seperti Fiqhus Sunnah, kan? Fiqhus Sunnah ada banyak menjelaskan tentang setiap mazhab apa pandangan-pandangan. Okey, yang ketiga, babi. Kerana kelakuannya yang lebih jahat dari anjing, maka hukumnya berdasarkan qiyas aulawi. Ya, qiyas aula. Qiyas aula maksudnya qiyas yang lebih utama. Kalau anjing dengan babi, mana lebih jijik? Sudah tentu babi lebih jijik. Ya? Anjing dia apa? Najisnya tu sekadar di jilatan dia dan seterusnya. Tapi babi dia lebih dahsyat lagi. Dia anjingnya lebih pengotor dan seterusnya. Begitulah dia dikiaskan secara kias aula sahaja. Okey. Tengok dulu ada kan. Okey, ya betul. Qiyas aulawi ini adalah bandingan yang lebih kuat. Ya, ini keadaan babi adalah lebih buruk lagi dari anjing. Menurut mazhab Syafi'i, ya, saya sebut menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab lain dia tidak termasuk najis. Kerana tidak ada satu dalil pun yang jelas menyebutkan babi itu najis. Yang ada hanya apa? Ayat Quran lah. Yang mana ayat Quran menyebut khinzir, lahmal khinzir, daging babi itu haram dimakan. Jadi haram dimakan, adakah najis? Menurut mazhab Syafi'i, iya, najis. Tapi menurut mazhab lain, tidak. Dia hanya haram dimakan, tetapi dia tidak dikategorikan sebagai najis. Okey. Tapi mazhab Syafi'i, iya, najis. Okey. Yang keempat, bangkai. Bangkai ini maksudnya adalah selain dari bangkai manusia lah, ya, dan ikan dan belalang. Okay? Selain dari bangkai manusia, ikan dan belalang. Bangkai ini maksudnya mayat lah, mayat yang mati tanpa disembelih. Itu dikira sebagai bangkai. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan kepada kamu memakan daging bangkai. Ya, ini binatang yang mati tidak disembelih. Itu maksud maitah, mayat kan? Maitah itu daripada perkataan mayat. Maksudnya bangkai lah. Okay? Yang kelima adalah darah. Darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faghsili anki dama thumma salli." Maka basuhlah darah pada kamu dan solatlah. Okay? Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Maka darah termasuk menurut mazhab Syafi'i termasuk najis. Okay? Kerana ada hadis Nabi, "Faghsili," cucilah. Okay? Hadis yang panjangnya, Fatimah binti Abi Hubaish pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Aku adalah wanita istihadah yang tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan solat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak. Itu hanyalah darah penyakit. Istihadah, bukan haid. Istihadah." Okay? Istihadah ni darah yang keluar selepas haid. Okay?
maka tinggalkanlah solat selama mana haidmu. Kemudian mandi dan solatlah. Rasulullah kata, kalau haid barulah tidak boleh solat. Tapi kalau keluar istihadah, maka boleh solat. Cuma darah itu najis lah. Sebab tu dia kena cuci. Bagi orang yang ada istihadah, wanita yang istihadah, dia kena tahan. Dia kena cuci di tempat darahnya tersebut. Kemudian dia kena tahan. Dan dia hanya boleh sembahyang dengan satu wuduk sahaja. Untuk satu solat fardu. Termasuklah sunat lah, sebelum selepas termasuk. Okay? Adapun untuk solat yang seterusnya maka tidak boleh. Dia kena ambil wuduk yang baru. Bagi lelaki yang ada penyakit penyakit kencing tidak lawas, para ulama mengkiaskan lelaki yang ada kencing tidak lawas ni, maksudnya kencing yang pandai keluar sikit-sikit ni, maka dikiaskan kepada hukum istihadah. Dia juga tidak boleh satu wudu untuk semua solat. Okay? Contoh subuh, wudu subuh itulah juga diguna untuk solat zuhur, sebab dia belum kentut, dia belum batal wudu dia. Tidak boleh. Okay? Kerana dia ada penyakit, ada kencing tidak lawas. Seperti wanita yang istihadah, dia kena guna satu solat, satu wudu untuk satu solat fardu sahaja. Okay? Jadi lelaki dia kena cuci kemaluan dia, kemudian dia kena tahan lah. Letaklah tisu ke, kan? Letak di tempat kemaluan dia, kemudian dia solat. Okay? Nanti habis solat, buanglah tisu tu. Nanti masuk solat yang baru, dia kena letak tisu baru dan ambil wuduk yang baru. Demikian. Bagi wanita, dia kena pakai penahan juga. Ya? Zaman sekarang senang. Wanita zaman sekarang senang kerana ada apa nama dia yang perempuan punya ni kan, ada penahan dia tu. Dia panggil apa? Saya pun lupa nama dia. Okey. Yang selalu di kita apa ni? Yang wanita pakai ni, yang lampin kecil tu. Bukan lampin lah, apa nama dia? Adalah nama dia. Banyak jenama. Okey. Okey, seterusnya yang keenam, nanah. Kerana nanah merupakan darah yang telah berubah. Yang ketujuh, muntah yang keluar daripada usus, kerana ia merupakan makanan yang telah berubah seperti air kencing dan tahi. Air kencing dan tahi. Rasulullah SAW bersabda, hadza riksun. Okay? Tahi binatang adalah merupakan najis. Hadis yang panjangnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini waltamastu ath-thalitha falam ajidhu fa'akhadtu rawthatan fa'ataituhu biha fa'akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawthata wa qala hadha riksun. Panjang hadisnya. Ini hadis yang dibawa di dalam nota syarah. Nabi SAW pernah pergi ke tempat pembuangan air besar. Maka baginda menyuruh aku mengambil 3 biji batu. Aku hanya mendapati 2 biji batu dan mencari batu yang ketiga namun tidak menjumpainya. Kerana itu aku mengambil kotoran haiwan yang sudah kering lalu aku membawa kepada baginda. Setelah baginda menerimanya, baginda hanya mengambil 2 biji batu dan melemparkan kotoran haiwan sambil bersabda, ini najis. Jadi Nabi pergi buang air. Nabi minta sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan 3 biji batu untuk beristinjak lah, ya, untuk beristinjak. Tapi yang dia jumpa 2 saja. Satu lagi dia ambil tahi binatang yang sudah kering. Maka Nabi buang. Nabi kata ini najis. Maka menunjukkan bahawa apa nama dia, tahi binatang adalah najis. Maka dikiaskan hukum najis kencing manusia dengan menghukumkan kencing selain manusia juga adalah najis. Dalam mazhab Syafi'i dikiaskan, dan itu yang tepatlah. Okey, itu yang tepatnya. Yang ke-8, madhi. Air madhi termasuk najis, yaitu air yang berwarna putih yang cair yang keluar diiringi dengan syahwat. Dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyuruh supaya membasuh zakar apabila keluar air tersebut. Yang ke-9, wadi, air wadi.
yaitu air yang berwarna putih keruh dan likat yang keluar semasa membuang air kecil ataupun semasa kencing, atau keluar semasa melakukan kerja berat. Hukum kenajisannya adalah berdasarkan qiyas dari kenajisan air mazi serta berdasarkan ijma' ulama. Sebab air mazi ni, air wadi lebih kurang dengan air mazi. Bentuk-bentuknya ada lebih kurang sama, cuma dia keluar pada waktu kencing lah. Biasanya orang kerja berat dia akan ada keluar. Contohnya air yang dia macam lebih kurang macam mazi, tapi dia bukan mazi, tapi dia wadi. Sebab mazi keluar ketika syahwat, tapi wadi ini ketika kerja berat. Okay? Ketika kerja berat. Okay? Yang ke-10, air susu binatang yang haram dimakan, maka najis. Seperti susu himar, yakni keldai, kerana berubah ia di dalam perut seperti darah. Okay? Yang ke-11, setiap bahagian yang bercerai daripada yang bernyawa, hukumnya adalah seperti bangkainya juga. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitah, fahuwa mayyitatun." Okay? Setiap yang terpotong dari yang hidup, maka ia dikira sebagai bangkai. Okay? Setiap yang terpotong dari yang hidup, maka dikira sebagai bangkai. Maksudnya najis. Okay, sebagaimana sebelum ni najis. Haiwan yang terpotong, contohnya ada dia hidup lagi tapi terpotong. Dia punya tangan dia atau ekor dia terpotong. Maka bahagian yang terpotong itu yang bercerai dari dia punya badan, maka dikira sebagai najis. Okay? Yaitu hukumnya sama dengan hukum bangkai kecuali bulu binatang yang halal dimakan. Maka bulu tersebut adalah suci berdasarkan ijma' ulama. Jadi haiwan yang halal dimakan, okay, bulu dia dikira sebagai suci, dikira sebagai suci. Itu pun setelah dia disamak lah atau disertu, disamak. Setelah disamak, dicuci. Okay? Tidak suci sesuatu najis yang telah berubah bentuk atau ciri-cirinya kecuali arak yang berubah menjadi cuka, maka halal berdasarkan ijma'. Okay? Kata Syekh Al-Mandili, tidak suci sesuatu najis yang telah berubah bentuk atau ciri-cirinya kecuali arak yang telah berubah menjadi cuka, maka halal berdasarkan ijma' ulama. Jadi para ulama telah berijma' bahawa semua yang najis ni dia tidak akan boleh menjadi halal ataupun menjadi tidak najis. Kecuali apa? Kecuali arak. Arak yang dibiarkan sehingga menjadi cuka atau diubah menjadi cuka, maka baru dikira sebagai bukan najis lagi. Okay? Tapi selain itu, kalau dia contoh air kencing, dia tidak akan boleh diubah menjadi tidak najis. Dia akan sentiasa berada dalam keadaan najis. Tidak mungkin air kencing tu jadi apa? Dia tiba-tiba jadi suci lah pula. Melainkan contohlah kalau dia dicampur, dimasukkan ke dalam sungai, maka oleh kerana sungai airnya yang suci itu lebih banyak, sedangkan air yang najis tadi sedikit, maka akhirnya yang dikira adalah suci. Air yang banyak itulah yang dikira, bukan air yang sedikit. Jadi kalau orang kencing di sungai contohnya, maka adakah sungai itu berubah menjadi najis? Jawabnya tidak. Okay? Kerana sungainya mengalir dan sangat banyak. Okay? Sangat banyak. Lebih-lebih lagi ada hadis Nabi, kata Nabi SAW, air yang lebih dari 2 kolah dikira tidak akan dapat menajiskannya. Okay? Cuma hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i hadis itu sahih, menurut mazhab Hambali tidak sahih. Tidak sahih. Tapi yang benar hadis itu adalah sahih lah. Begitu juga tulang belulang binatang yang dihukumkan sebagai najis kerana binatang tersebut mati, maka belulangnya itu boleh berubah menjadi suci apabila telah disamak. Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, ayyuma ihabin dhubigha faqad tahura. Mana-mana tulang belulang yang telah disamak, maka sesungguhnya ia telah suci. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Sekiranya tidak ada apa-apa halangan, kita akan masuk dalam bab menghilangkan najis mughalladhah, najis yang berat. Kemudian
najis yang ringan. Bagaimana cara menghilangkan najis? Najis terbagi kepada 3, kan? Maka macam mana cara kita menghilangkan najis? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.